لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Alhamdulillah guys, kita dah capai 500,000 dan ini adalah merupakan serap Isnin yang pertama selepas kita dah capai 500,000. Kalau kau tanya Acap apa benda yang Acap akan buat, pembaharuan yang Acap akan bagi, insyaAllah Acap akan adalah a few thing yang kita akan ubah. Dan manifesto tu kita tak boleh janji dulu sekarang, tapi nanti kita akan bagi tahu korang lah. Alright, semuanya dalam perancangan. Terima kasih kerana menyokong. Kita layan video intro macam biasa. Tekan like, subscribe juga, hit bell notification. Kita go for 1 million. Let's roll it. Okay guys, untuk cerita yang pertama ni kita nak cerita pasal rumah kan. Rumah, kalau tajuk pasal rumah ni, macam-macam rumah boleh jadi. Rumah kuda, rumah hantu, rumah sewa, rumah pusaka dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi kalau benda ni terjadi dekat rumah yang kita dah duduk berpuluh-puluh tahun? Mungkin daripada kecil sampai ke besar, kita memang membesar di rumah tu. And rumah tu tak ada apa-apa pun kan. Yelah, kita duduk dengan family, tak ada masalah. Tapi bila datang nak kena tu, dia kena juga. Cerita yang pertama ni datangnya daripada seorang lelaki, nama dia Yusof, yang berumur 29 tahun ni. Abang Yusof ni share cerita yang terjadi lebih kurang 5-6 tahun lepas. Dia ingat lagi, dia kata. Okay Cap, cerita ni berlaku waktu aku baru pulang daripada sebuah tempat. Okay, sebenarnya tengah hari tu aku pergi menziarahi rumah kawan aku. Dia baru sahaja meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. And yelah, of course lah, kita orang ni bukannya rapat sangat. And aku tak berapa suka sangat pun kawan aku ni, sebab mungkin daripada sekolah dulu tu kita orang ni ada memori yang tak best. Maksudnya yelah, aku ni budak kelas depan, dia ni budak kelas yang agak nakal sedikit. So kita orang ni selalu orang kata apa, kena bully lah, macam tu lah, kena bully. And aku tak berapa minat lah budak image budak-budak Samsung yang ada kat sekolah aku, termasuk dia ni. Tapi dah nak form 5 macam tu, aku rapat juga sebenarnya dengan dia. Sebab aku waktu tu join ada tim bola sepak, tak silap dia kata. And budak ni merupakan salah seorang tonggak lah. So dekat situlah dia orang rapat. Tapi dia orang tak close sangat. Faham tak? Dia orang dah makin rapat, tapi dia orang tak close sangat. Tapi bila dah dengar pasal kematian ni, of course lah, dia kenal tu, dia datang lah. Memandangkan rumah aku dengan rumah dia pun Cap tak jauh, kampung kita orang pun sebelah-sebelah. And aku decide untuk pergi ke majlis pengebumian arwah lah. Okay, sampai-sampai je aku dekat rumah arwah. Waktu tu dah pukul 6 petang. Sebab dia meninggal siang kan. So postmortem dan sebagainya menjadikan dia lambat. Sepatutnya dijadualkan lepas asar, tapi pukul 6 petang macam tu, mayat masih lagi tak sampai ke rumah. Daripada hospital besar, dia kata. So kita orang pun sama-sama tunggulah dekat rumah. Aku dengan beberapa lagi kawan-kawan sekolah yang lain bantulah mana yang mampu. Disebabkan arwah ni, dia ni tak ramai adik-beradik. Dia ada 3 orang je. Dia seorang lelaki yang sulung, dan dia ada 2 lagi adik perempuan yang masih lagi bersekolah sebenarnya. Okay, alright. Pukul 7:40 malam macam tu, mayatnya sampai, arwah sampai, jenazah sampai. Dan dibawa turun daripada van sampai ke atas untuk diberikan penghormatan terakhir dan sebagainya. Ya, sayulah rumah tu, menangis-nangis kan. Bila dibuka mayat tu, aku nak cerita pun salah Cap, tapi aku kena sampaikan. Bahagian bawah mata aku nampak ada satu jahitan yang panjang Cap, dan dia punya muka tutup macam ni sampai tahap ni. And waktu aku tengok tu, aku macam, uish, dia ni mati sebab apa ni? Aku rasa macam tu, aku tertib macam tu kan. Tapi aku tak ada tegur banyak-banyak. So fast forward, bla 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 bla, habis. Settle, dikebumikan lah jenazah ni. And waktu selepas bacaan talqin ni dibacakan, kita orang pun siram air tu dekat kubur. And dalam perjalanan balik tu, aku tanya dekat seorang kawan aku yang lebih mengenali kawan yang meninggal ni lah. Dia kata, Man,
Ijat ni mati sebab apa? Oh, dia accident. Accident malam tadi. Tak tahulah, katanya berlumba. Aduh, budak ni daripada dulu sampai sekarang menyusahkan orang. Hidup susah, mati pun menyusahkan orang. Dah tahu berlumba tu bahaya, tak macam nak pasal-pasal. Aku tengok mak dia tu menangis-nangis. Aku cakap macam tu dekat kawan aku. Kawan aku pun tegur lah, kau ni arwah dah meninggal tu, janganlah cakap macam tu. Dah ajal dia macam tu, nak macam mana? Kita ni tak tahu ujung dia macam mana. Tapi betul kan, dia memang daripada dulu macam tu. Degil tak tahu pasal, menyusahkan mak bapak. Aku cakap macam tu. Aku pun tak tahu cakap kenapa aku cakap macam tu. And bila aku cakap macam tu, kawan aku ni pun diam je. Aku diam dan kita orang pun balik ke rumah. Okay Cap, aku ni menginap dekat sebuah rumah yang disewakan kepada aku. Dan ini adalah tahun ketiga aku stay dekat rumah tu. Tak ada apa Cap, tak ada apa jadi pun sebelum-sebelum tu. Tapi masa aku balik pukul 9, aku 10 sampai ke rumah tu, aku berhentikan kereta, aku parking, aku tutup pagar depan, and aku buka pagar dekat rumah tu, and aku buka pintu sliding door yang ada dekat rumah tu. Waktu aku buka pintu sliding door tu Cap, aku tak tahu kenapa, aku terasa something yang lain tau. Dia ada feeling yang macam dia macam tiba-tiba kau rasa seram, sejuk pukul 10 malam kan. Tapi aku tak expect apa lah, sebab mungkin aku balik pada kubur kan. So benda-benda macam tu kan ada kan. So aku pun buka sliding door tu, aku pun masuk. Masa aku masuk tu Cap, aku berjalan ke depan untuk menuju ke bahagian ruang tamu aku tu. Pintu dan juga sliding door aku ni aku biasa tak tutup, sebab aku nak pergi settlekan diri aku tu. And waktu lepas aku berjalan 3 langkah ke depan Cap, tiba-tiba sliding door dekat belakang aku tu tutup. Dengan sendirinya. Kau tahu kan, sliding door tu kan, yang kaca tu kan berat. Kau kena perlukan tangan ni. Kalau angin tipu lah, benda tu boleh tutup sendiri kan. Benda tu pun tutup tu. Aku macam otak dia, siapa yang tutup ni kan? Aku pun toleh tengok belakang. Seram kan. So aku biarkan, dan aku pun berjalan menuju ke bilik aku. Waktu tu Cap, aku terus baring dekat atas katil aku tu. Aku main telefon. Dan dalam aku main telefon tu Cap, waktu tu aku terasa macam bilik aku tu panas semacam Cap. Panas macam, aku tak pernah rasa macam tu, tapi panas gila. Tu aku macam apa hal ni kan. Kipas ni aku tengok dah nombor 4 dah ni kan. Aku pun nyalakan pergi ke nombor 5. Dan waktu aku bangun Cap untuk pergi nyalakan kipas tu nak ke arah nombor 5, waktu tu aku terbau something yang pelik gila. Apa baunya? Aku terbau bau tanah Cap. Bau tanah kuat gila. Kau tahu kan bau tanah macam mana kan? Kuat gila bau tanah tu. Aku macam mana datang pula bau tanah ni? Dia kata macam tu. Aduh, leceh lah. So aku pun pergi ke arah satu plug ni, sebab dekat plug aku tu ada macam mana apa wangi rumah tu kan. Kau tahu yang kau beli dekat BBW tu, kau tekan yang tu kan, yang tu. So aku macam okey lah, aku pergi, aku tekan, dan aku pun baring. Nak jadikan cerita Cap, aku terlelap waktu tu. Sampailah ada satu ketika ni aku tersedar pada pukul 2 pagi. Aku tersedar 2 pagi sebab hidung aku ni terbau bau tanah yang makin kuat Cap. Aku macam apa benda siapa bau ni kan. Aku pun bangun daripada katil tu. Aku buka lah pintu bilik aku, bagi udara tu lapang sikit, keluar sikit. And aku pun buka lampu Cap untuk check apa yang ada dekat area situ. Wah, power betul lah. Apa jenis ubat tu? Nantilah. Sibuk. Wah, banyak power. Super power. Ini super power tongkat Ali dan minuman coklat tongkat Ali. Ini super power kacik Fatimah dan minuman coklat kacik Dan Fatimah. ini super power kopi O, teh tarik dan bijiran O. Ini super power memberi anda tenaga. Aku mau juga. So aku pun pergi dekat area aku punya pewangi tadi tu, sebab aku risau rosak ke apa kan, sebab bau tu masih ada dan makin kuat. And waktu aku pergi kat bahagian pewangi tu Cap, waktu tu aku terperanjat gila Cap. Sebab dekat dalam botol pewangi aku tu Cap, bukannya perfume, tapi dah diseliputi dengan tanah Cap. Dah separuh dah benda Allah tu dengan tanah. Waktu tu aku tak tahu nak cakap apa, tapi aku seram gila lah. And aku terus keluar daripada bilik untuk pergi ke ruang tamu lah, sebab aku waktu tu memang berdebar gila kan. And aku cuba tidur dekat ruang tamu Cap, dekat area sofa aku tu. Aku pun baringkan badan aku cuba tidur.
Aku ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, tak boleh nak tidur cap. So aku bangun daripada sofa tu untuk pulang semula ke bilik. Sampai je aku depan pintu bilik cap, aku terbau sekali lagi bau tanah tu. Kuat gila lah. Memang tak boleh buat apa lah Mat. And aku pun buka pintu untuk masuk ke dalam, untuk tengok apa masalah dia. Aku buka pintu cap, waktu tu Tuhan je lah yang tahu sebab apa. Katil aku cap macam ni. Dekat hujung belah katil cap, dekat area penjuru tu, aku ternampak ada elok je satu bungkusan tinggi gila, kepala dia dah nak cecah siling and berbungkus warna putih cap. And bila aku nampak makhluk tu cap, memang tak buat apa lah, aku lari keluar. And waktu aku nak lari keluar tu cap, dekat depan sliding door aku tu cap, dia berdiri kat situ pula cap. Oish, aku tak tahulah nak cakap apa waktu tu, tapi memang kaki aku gigil. Apa aku buat waktu tu cap? Aku masuk dalam bilik air, aku kuncikan diri aku dalam bilik air tu. And waktu tu lampu dekat dalam bilik air tu tiba-tiba macam sama-sama, dia macam gelap terang. And bau tanah tu memang kuat gila lah. Tapi aku tak tahulah apa datang keberanian aku waktu tu. Aku turn on shower tu, and air keluar. And bila shower tu datang kat aku kan, macam aku mandi lah waktu tu. And waktu tu aku rasa macam mana dia macam kabur, and aku macam terlelap macam tu je dekat dalam toilet tu. And aku sedar-sedar waktu tu dah pukul berapa lah, aku tak ingat. Tapi waktu tu badan aku dah basah, shower masih lagi ada dekat aku punya muka. Aku keluar daripada bilik tu cap, daripada bilik air tu cap. Aku keluar, aku pergi tengok dalam bilik aku tengok dekat luar, semua dah tak ada. And aku selak langsir, waktu tu pun dah siang cap. So itulah kisah yang aku ceritakan kepada korang. So bila aku tanya orang-orang hebat pasal benda ni, dia cakap satu je, badi mayat and serupa kot. Ya. So guys, itulah dia cerita yang pertama. Bagi aku lah kan, benda tu tak mustahil lah boleh jadi. Sebab kalau kau perasan lah, cerita dia kan, dia yang aku baca pun, di balik kubur tu dia tak mandi pun kan. Yelah, orang tua ni pesan, tak tahulah betul tak. Tapi itulah, kalau kita ke tempat yang macam tu, yang ada kematian dan sebagainya, seeloknya balik tu mandi dulu, bersihkan diri sebelum baring kan. Ini terus baring, memang benda tu ngikut lah. Tak tahulah kan, orang tua kata gitu. Tapi saya macam tu lah, kalau balik pada kematian ke mana-mana ke, saya mandi dululah. Alright, okay guys. Untuk cerita yang kedua ni, pasal rumah juga. Okay, rumah ni biasa kita dengar klisenya kan, kita baru lepas pindah, lepas seminggu ada kejadian-kejadian aneh berlakunya. Tapi yang ini tidak guys. Yang ini dia dah stay dekat rumah tu dah almost 7 tahun dah. Daripada bini dia mengandung, dia pindah ke rumah tu sampai anak dia dah darjah 1 dah. So dah 7 tahun dah dia dekat rumah tu. And so far tak ada apa-apa yang terjadi lah. Walaupun tu bukan rumah dia, rumah sewa. Yang orang kata sebelum ni penghuninya adalah orang pendatang asing dan sebagainya. So dia tak ambil kisah lah, asalkan sewa murah sudah lah kan. Tapi dah 7 tahun okey lah tu. Ada 7 tahun dekat satu kawasan perumahan ni. Dia kata 7 tahun cap abang duduk sini. Abang ni nama dia Kai, Bang Kai nama dia. Dia kata 7 tahun saya duduk kat sini, tak ada apa-apa jadi. Alhamdulillah, isteri anak semua okey. And kami belum ada lagi plan nak pindah ke apa ke. Okey, saya ni ada 2 orang anak cap. Yang pertama Syazwan, yang kedua Syazwani lah. Yang Syazwani ni dia budak lagi, dia baru berusia setahun lebih. Manakala Syazwan ni dah pun 7 tahun. So dia orang ni 2 beradik je lah. Okey, biasa cap, dah umur 7 tahun ni dia punya aktif ni lain macam sikit kan. Dia ada PL dia lah kan. Anak saya ni minat betul dengan bola sepak cap. So dekat dalam rumah saya ni memang ada sebiji bola. Dia kata dia memang ada sebiji bola yang sajalah nak buat main. Bola angin ni, kau tahu bola warna biru, warna merah yang kalau serembat sini pergi sana tu kan, bola angin lah. Alright. Memang semua bola dipam dengan angin. Tapi maksud aku itu bola getah tu. Bola pun getah juga. Bola apa nak panggil tu? Itulah bola budak-budak tu lah. Tahu kan, bola budak-budak tu kan. Okey, dia kata anak saya ni suka menendangnya. Dia kata so saya ni belikanlah bola. Tapi itulah lately ni banyak pula kejadian berlaku. Habislah pasu, frame gambar dia gembatkan sampai pecah. So saya ni kenalah simpan sikit bola-bola ni. Dia jadikan cerita cap. Ada satu malam ni, dia kata saya ni dah katanya terganggu sebenarnya dalam 2-3 malam ni. Di mana saya tidur dengan wife saya, dengan anak saya yang Syazwani ni, Wani ni, dekat dalam satu orang kata baby walker. Baby itulah, couch tu kan.
Dekat dalam tu saya dengan isteri saya atas katil. Malam yang pertama cap, saya ada dengar bunyi bising dekat luar rumah. Dia macam bunyi macam sibuk tau. Suasana yang sibuk dekat luar rumah. Sebab rumah saya ni rumah bukan rumah kondelok tau. So dekat rumah tu rumah teres biasa je. Tapi saya punya katil ni, bilik depan saya ni, kira cermin rumah tu terus menghala keluar lah ke tempat parking kereta kan. Saya dengar bunyi bising, bunyi orang sibuk lah, bingau semua kan. So saya macam apa benda ni, tengok jam 2 pagi dah 3 pagi, apa yang bising sangat kat luar ni, apa yang sibuk sangat. Tapi bila saya selak langsir untuk tengok apa yang ada kat luar, jalan sunyi sepi je, tak ada apa-apa pun. Okey, untuk malam kedua pula saya terdengar bunyi kerusi yang dialihkan macam greng macam tu dekat bahagian dapur rumah saya pula. Tapi bila saya cek tak ada pun kerusi yang bergerak dan sebagainya. Sampailah malam yang ketiga ni saya terjaga pukul 3.45 pagi sebab saya terdengar ada bunyi orang tendang bola macam tu. Faham tak? Bola yang kena dinding, bunyi yang tang bunyi macam tu. So saya rasa 3.45 pagi, siapa pula kan tendang bola ni kan. And satu bunyi ni yang membuatkan saya terjaga adalah bola tersebut dia seakan-akan disepak menuju ke pintu bilik kami. And bunyi dia macam tang macam tu. Sampai saya tersentak lah. And saya tengok wife saya nyenyak tidur, anak saya pun tak bangun. So saya bangun daripada katil tu and buka pintu untuk cek apa yang ada. And waktu saya buka pintu tu ada sebiji bola yang adalah dekat depan pintu bilik saya. Ini bola anak saya ni, si Sazwan ni. Saya pun tengok, dia ni pukul 3 pagi tendang bola, dah kenapa ni kan. So saya pun macam sorok je lah kan bola dia ni. So saya pun bawa masuk bola tu ke dalam bilik and nak sambung tidur pada waktu tu. And belum lagi sempat saya baring and nak landing tu kan, sekali lagi saya terdengar bunyi something hentak ke arah pintu bilik kami macam tong. Banyak kali tong macam tu dia kata. Waktu tu saya dah bagan, orang nak tidur ni, besok pagi nak kerja ni. So saya pun bangun dengan keadaan marahnya menuju ke arah pintu. Waktu saya buka pintu tu waktu tu macam gelap tau. Saya buka pintu dengan keadaan marahnya, saya ternampak anak saya dekat bahagian hujung rumah tu. So maknanya kalau layout rumah dia ni, kalau kau buka pintu bilik master tu, so kau boleh tengok terus ke dapur. Dia kata macam tu rumah dia. So dia kata waktu saya ternampak anak saya dekat depan pintu bilik dia, yang which is kat dalam dapur, sedang berdiri tegak dan ada sebiji bola dekat depan dia. Saya pun terfikir, mana datang pula bola lagi sebiji ni kan. Macam mana bola saya bola dah simpan ni, bola mana pula ni kau ambil ni. Lepas tu saya pun panggil lah dia waktu tu. Wan, pukul berapa ni Wan nak tendang-tendang bola ni? Kau masuk sekarang sebelum ayah pial kau. Dia kata macam tu lah dekat anak dia. Tapi guys, anak saya tu dia berdiri tegak aja dekat situ. Wan, dengar tak ayah cakap, besok ayah kerja ni pagi-pagi ni, yang kamu ni sepak-sepak bola malam buta ni kenapa? Tapi guys, lepas saya dah cakap banyak kali dengan dia masih lagi berdiri tegak kat situ. Dan saya pun mengambil langkah untuk pergi mendekati dia sebab memang saya nak pial lah telinga dia. And belum sempat saya berlangkah 2 kaki ke depan tiba-tiba budak yang ada dekat ujung tu, anak saya tu tadi, berjalan ke arah depan dan menendang bola yang ada dekat depan dia menuju ke arah saya. Dan saya pun nampaklah bola tu bergolek ke arah saya. So saya pun tunggu bola tu sampai kat saya sebab saya nak sorok kau ajar budak ni kan, kau 4 pagi main bola. And waktu benda tu bergolek ke arah saya saya ternampak bola yang bergolek ke arah saya tu, dia seakan-akan ada beberapa helai rambut tau. Dia datang. Baru saya perasan itu bukan bola itu kepala Itu kepala waktu tu saya tak tahulah nak kata tu kepala apa. Tapi yang pasti saya nampak yang bergolek itu adalah kepala sebab saya nampak rambut, saya nampak mata yang ada kat arah situ. And waktu saya tengok balik ke arah anak saya, dia berlari masuk dalam bilik Dia berlari masuk dalam bilik and saya pun berlari masuk dalam bilik saya. Bila benda tu bergolek lah ke arah saya, saya tutup pintu and pintu saya tu macam kena ketuk bunyi dia macam orang tendang bola dekat kau punya pintu. Tapi saya tak tahulah macam mana. Mungkin kepala tu datang kan, gentuk-getuk kepala tu kan. Waktu dalam bilik tu saya rasa macam panik gila. Saya bacalah apa yang saya boleh baca. Waktu tu sampailah bunyi tu senyap
Tapi yang peliknya cap, bini dengan anak saya ni langsung tak terjaga. Padahal bunyi ketukan tu kuat gila. So saya pun buka pintu perlahan-lahan untuk pergi cek anak saya yang dekat belakang tu. So saya pun berlari masuk ke dalam bilik dia. Saya buka, saya tengok dia tengah nyenyak tidur cap. Senyap je. Aku macam budak ni, habis apa aku nampak ni? So saya pun keluar daripada bilik. Saya pun tutup pintu bilik dia. Waktu saya baru nak toleh cap, waktu tu Tuhan je lah tahu berderaunya darahnya. Sebab anak saya berdiri dekat belakang saya. Dia tanya macam ni, "Bah, abang buat apa kat bilik Wan?" "Wan gimana?" "Wan toilet kencing." "Habis siapa dalam bilik ni?" "Bilik mana bah?" "Ni." Aku pun buka pintu tu. Aku tengok ke arah katil. Anak aku masih lagi nyenyak tidur cap dekat atas katil tu. Waktu tu memang shaking lah, takut dah. Aku pun toleh ke arah belakang. Aku tengok budak tu dah tak ada cap. Tapi apa yang ada something bergolek ke arah aku cap waktu tu. Aku pun lari masuk ke dalam bilik anak aku. Aku tutup, aku kunci. Satu malam tu aku tidur dengan Syazwan tu cap. Aku tidur dengan anak aku tu. Waktu tu aku menggigil lah. Nasib baik anak aku tu tak bangun. Kalau tidak dia nampak bapak dia tengah cuak. So itulah dia guys. Apa benda yang ada dekat dalam rumah tu dia tak tahu. Apa yang bergolek pada malam tu dia tak tahu. Tapi apa yang pasti itu yang berlaku kepada dia pada malam tu. Dan pada besoknya dia cerita benda ni dekat bini dia. Bini ni kata bini dia tak sedar langsung. Tak ada bunyi, tak ada apa, tak ada. So dia pun tak tahu apa benda yang jadi. Dia tanya Wan pun tak dengar apa-apa. So dia pun pergi berubat dan sebagainya. Ustaz tu kata benda ni datang menyinggah dekat rumah dia sebenarnya. And kebetulan dekat rumah dia tu ada someone yang mungkin dah lama tak ada kawan, dan diorang berkawan lah macam tu. Tapi Alhamdulillah lah, lepas seminggu macam tu kita orang ada buatlah something untuk bersihkan rumah tu dan sebagainya. And Alhamdulillah sampai hari ni aku dah beranak 4 dah pun. Bukan dia yang beranak lah, anak dia dah ada anak 4. And semuanya okay. Alright, so itulah dia guys, cerita yang dikongsikan kepada kita. Yang nombor 2 ni rare, main tenang-tenang kepala man. Bahaya. Okay guys, so kalau korang ada cerita lagi korang boleh hantar kat email yang Acap bagi ni. Okay. Manakah sudah 500,000 ni? Saya ada pengumuman penting. First saya nak cakap terima kasih, macam saya cakap awal-awal tadi. Okay, dengan ini saya nak bagi tahu yang kami di Ashraf Channel akan buat satu event celebration untuk korang semua subscribers dan semua yang dah pun menyokong Ashraf Channel sampai ke tahap ini. And kita orang ada plan nak buat celebration secara tak adalah besar, but adalah celebration kan. So kepada korang yang mana tengah menonton video ni, korang mungkin ada menyediakan package catering ke, korang ada menyaga ke, tak kisahlah, nasi, sate, aiskrim, tepung pelita, roti jala, air tembikai katira, kek, dessert, tak kisahlah apa pun. Atau utamanya dekat kawasan Kuala Lumpur lah, sekitar Kuala Lumpur, sebab Acap nak buat event dekat sana. Kalau korang nak join Acap punya celebration untuk korang promote produk-produk korang ni, korang boleh contact juga nombor dekat bawah ni. Sebab makanan-makanan yang korang akan letak dekat dalam event Acap ni, Acap akan shout out ataupun Acap akan review secara percuma. Percuma guys, tak ada bayaran. Korang just contact and korang bagi tahu apa yang korang menyaga, and kita letak and kita jamu kepada semua tetamu dekat dalam celebration Acap tu nanti. So contact nombor yang Acap bagi tadi tu, okay? So terima kasih guys. We are going far now and we're going more later. I see you when I see you guys. Assalamualaikum. Bye.